Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan keceriaan di pagi hari bersama Naz dan Sofia. Apa khabar Sofia pagi ni? Sihat Alhamdulillah, dan semoga anda semua di rumah juga sihat dan bertenaga. Banyak pengisian yang menarik kita bawakan hari ini. Kita mulakan terus dengan melihat apakah takat cuaca pagi ini. Kita lajukan ya. Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan ada menunjukkan takat hujan pagi ini. Jadi kalau anda ke mana, pastikan berjaga-jaga dengan perancangan sebelum mulakan hari anda. Betul. 23 November ini hari Khamis yang pagi ni. Kalau kita lihat hanya di Kuala Lumpur dan Kuching kita dijangkakan hujan. Betul. Tapi di Alustar pagi juga hujan dan hujan. Kalau kita nampak di amaran kawasan amaran kita, amaran Ribu Putih, di kawasan Sarawak ya, di Betung, Saratuk dan Kabung, Sarikei, Sibu Muka dan Kapit setakat 8.35 pagi di November. Ya, dan kita meninjau pula apakah yang tertera dalam akhbar utama hari ini, iaitu larangan merokok di tempat awam, ya, mengatakan di sini perlu ditegaskan lagi. Apa yang dikatakan, tabiat merokok di tempat awam membimbangkan, lebih-lebih lagi kawasan dikelilingi mereka yang berisiko seperti orang tua dan juga kanak. Jadi apa yang diminta adalah mungkin sedikit penguasaan yang dipertingkatkan, khususnya melibatkan kawasan-kawasan yang lebih awam, kedai makan dan sebagainya. Ini untuk keselamatan dan kebersihan bersamalah. Bukan sikit ya, banyak ya sebenarnya. Kalau kita pergi ke restoran dan sebagainya, kita masih nampak mereka yang tidak bertanggungjawab masih merokok di merata-rata. Kalau boleh, kita tegur dengan cara baik. Cakap pasal tegur, Allahu Akbar. Kita sedang cerita tentang genjatan senjata di Gaza. Alhamdulillah, pada pukul 11.30 pagi semalam telah pun diumumkan daripada ada kata putus daripada kerajaan rejim Israel. Parlimen Knesset telah pun bersetuju untuk genjatan senjata selama 4 hari. Jadi inilah masanya untuk kita komuniti antarabangsa untuk terus memberi tekanan kepada rejim Zionis untuk terus kekalkan gencatan senjata ini. Antara syarat-syaratnya adalah 150 tebusan Palestin akan dibebaskan dan akan dibalas dengan 50 tebusan pihak atau orang-orang Israel. Betul. Dan dia akan berterusan selama 4 hari. Setiap hari yang dibebaskan 10 tebusan, akan tambah 1 hari lagi untuk genjatan senjata. Jadi ini merupakan satu yang saya kata sangat-sangat diperlukan untuk semuanya mengambil nafas dan untuk kita teruskan dengan pertolongan untuk kita sampaikan kepada penduduk-penduduk di Gaza. InsyaAllah itu kita doakan sebagai umat Islam. Yang pastinya apa yang kita lihat juga adalah sumbangan Ops Ihsan daripada Malaysia sendiri yang telah pun disampaikan tempoh hari. Rakyat Malaysia menerusi 45 NGO yang digerakkan di bawah Ops Ihsan tersebut pada 10 November lalu. Jadi kita saksikan perinciannya apakah yang berlaku di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini 10 bulan November 2023 merupakan hari di mana bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia untuk rakyat Palestin yang berada di Gaza, sorti yang kedua ataupun penghantaran kali kedua akan bergerak, dan insya-Allah barang-barang yang akan dihantar pada kali ini adalah dalam bentuk makanan, non-food item, makanan bayi, dan juga makanan yang ready ataupun yang sedia untuk dimakan, termasuk sedikit daripada barang-barang perubatan. Kita sekarang berada di paras ketinggian 34,000 kaki, berada di ruang angkasa Jeddah. Jangka tiba di Al-Arish dalam masa kurang lebih 2 jam lagi. Alhamdulillah, sekarang ini tim Ops Ihsan telah mendarat di lapangan terbang Al-Arish dengan membawa bantuan barangan daripada Malaysia yang berjumlah lebih kurang 20 tan. Tu medical supplies. Ni medical equipment ni. Ni katil lah, katil. Katil, wheelchair dekat situ. Ada wheelchair? Wheelchair dekat situ. Kat sini pun ada wheelchair. Banyak. Sangat banyak. Kita tak dapat kupas satu-satu. Semua ni adalah bantuan daripada rakyat Malaysia yang dah sampai dekat Mesir untuk diserahkan kepada Red Crescent Egypt dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam Gaza. Terima kasih rakyat Malaysia yang tak henti-henti menyokong, teruskan mengikuti perkembangan Ops Ihsan.
Syukur Alhamdulillah. Jadi kami dari MHI ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sudi menyumbang. Dan batch pertama yang kita lihat tadi dah sampai ke Gaza. Batch kedua pula sumbangan rakyat Malaysia menerusi 45 NGO yang digerakkan di bawah Ops Ihsan ini telah bertolak pada 10 November lalu. Apa yang kita nampak di sana tadi ya. Jadi bantuan kemanusiaan di bawah Ops Ihsan telah selamat tiba. Dan bantuan pertama yang dihantar pada 3 November 2023 dengan penerbangan sewan khas oleh Kerajaan Malaysia untuk disampaikan kepada penduduk-penduduk Gaza yang berjumlah hampir 20 tan yang dilaporkan selamat jiwa. Sumbangan rakyat Malaysia ini yang telah pun sampai di Gaza insya-Allah juga menandakan semangat juang kita untuk terus mempertahankan mereka, memastikan keselamatan mereka dan pastinya bagi batch ketiga dijangka akan mengikut perancangan melalui jalan darat. Kita sentiasa mendoakan dan janganlah kita berhenti mendoakan dan juga menyampaikan tak kisahlah bantuan kewangan, bantuan sumbangan barangan dan sebagainya. Inilah menunjukkan solidariti kita sebagai umat Islam yang memberikan sokongan daripada Malaysia. Alhamdulillah, apa yang saya suka simbolik ya, 75 kontainer yang telah dihantarkan sebagai sumbangan. Betul. Satu kontainer untuk setiap tahun Palestin telah dijajah oleh rejim Zionis. Okey, sangat menarik kita bawakan, semoga membakar semangat kita dan sebentar saja lagi kita bawa ke topik utama iaitu bagi mereka yang mungkin nak membeli hartanah, beli properti dan sebagainya. Apakah persoalan yang terbesar adalah labakan hartanah tidak terjual. Betul. Macam mana tu? Jadi macam mana landscape kalau kita cerita tentang real estate di Malaysia setakat ini naik atau turun, adakah peluang yang terbaik untuk anda membeli rumah ataupun tidak? Semuanya kita tanyakan dan kita suluhkan apa yang gelap di sini di MHI. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baru-baru ini, satu laporan pasaran harta separuh pertama 2023 dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Menurut laporan, bilangan rumah dan subsektor kedai yang siap dibina dan tidak terjual menurun berbanding separuh penggal pertama 2022. Sebanyak 26,286 unit siap dibina tidak terjual bernilai 18.3 bilion ringgit dicatatkan bagi bilangan rumah dan 6,362 unit bernilai 5.62 bilion ringgit bagi kedai. Untuk itu, kru MHI meninjau sekitar Selangor bagi melihat keadaan semasa kawasan perumahan terutama di lokasi bandar atau penempatan yang baru dibina. Tinjauan pertama di kawasan Semenyih. Berdasarkan pemerhatian, ada kawasan lot kedai yang sudah dipenuhi oleh semak samun sehingga menyebabkannya terlindung. Malah ada juga pihak yang mengambil kesempatan meletakkan kereta yang sudah tidak digunakan di situ. Menurut salah seorang penduduk, bangunan ini telah siap dibina lebih kurang 2 tahun yang lalu. Tetapi sehingga kini masih tiada peniaga. Mungkin pertama CF tempat izin duduknya lambat disebabkan mungkin sekelilingnya tak kemas ke macam tu lah. Dulu tiang elektrik tu tak ada, lampu je kan. Kemudian depan tu pula macam kurang cantik lah. Landscape yang kurang menarik lah. Kemudian location yang untuk masa ni kurang strategik, tapi itu akan datang strategik lah. Kemudian di samping itu harga dia pun orang mungkin boleh demand pada yang lebih rendah. Lokasi seterusnya di sekitar Shah Alam. Ini ialah kawasan penempatan perbandaran yang baru dibuka. Ada juga rumah yang tidak terjual dan masih menunggu pembeli. Dari sudut lain, kawasan ini jauh dari bandar. Oleh itu, pembeli perlu memikirkan tentang lokasinya yang jauh dan mungkin menyebabkan mereka tidak yakin untuk membeli hartanah di situ. Seterusnya, kami meninjau ke sekitar Sungai Buloh. Ada juga rumah yang masih tidak terjual di kawasan perumahan yang baru 5 tahun dibuka. Ini pandangan penduduk di sana. Pandangan saya mungkin dia nak jual, pertama mungkin dia nak dapat untung lebih lah. Yang kedua mungkin jarak tempat kerja dia jauh dengan rumah ni. Tapi kalau ikutkan dari segi strategik, saya tengok saiz rumah ni agak kecil. Market value
Sebab kita kat sini dekat dengan biggest punya property investment kan. Dia orang punya market value tu naiklah cepatlah sebab banyak property yang tengah membangun kat area sini. So kalau ikutkan sini memang cepat harga naik. I think the most tu is harga adalah tak between kemampuan. Saya rasa masalah is financing lah. Nak dapat bank loan pun susah sekarang kan. It's not that easy. Jadi kalau gaji ada rumah harga 300,000, 30%, you nak ada cash. Sekarang ni gaji kecil je. Kemungkinan nak terjual rumah-rumah yang macam ni takes time lah. Maybe kalau ekonomi dah baik, mungkin lah kot boleh dijual. Meskipun ada lambakan rumah yang tidak terjual di kawasan perbandaran yang baru dibuka, pernahkah anda terfikir ada juga kawasan perumahan yang sudah lama dibuka tetapi tiada sambutan? Oleh itu, kami sempat meninjau ke Lembah Beringin yang juga dikenali sebagai ghost town atau bandar hantu dalam kalangan netizen. Kawasan perumahan yang dahulu megah tetapi kini hanya tinggal kenangan. Disebabkan krisis kewangan pada tahun 1997, projek ini tidak siap sepenuhnya dan terbengkalai. Tatkala memasuki kawasan ini, rasa seram menyelubungi melihat hutan batu yang sunyi, terbiar dan dilupakan. Isu perumahan bukanlah perkara baru. Harga, lokasi dan fasiliti adalah antara perkara yang penting apabila ingin membeli rumah. Menerusi media sosial, ada sahaja komen mengenai isu lambakan hartanah, terutama rumah tidak terjual di pasaran. Kebanyakannya menyentuh mengenai harga. Oleh itu, benarkah masih banyak lambakan hartanah yang tidak terjual sama ada rumah dan juga rumah kedai di negara ini? Adakah faktor ekonomi negara atau harga yang menjadi punca? Tinjauan semasa yang menunjukkan itulah dia apa yang terjadi sehingga momentum penjualan perumahan itu sangat merudum pada masa yang sama. Ini dibandingkan juga dengan orang kata antara kekangan ekonomi dan peningkatan OPR yang sedikit sebanyak memberikan kesan yang cukup besar terhadap penjualan hartanah di Malaysia. Tapi apakah impak sebenarnya dan juga apa kita nampak di sini momentum penjualan rumah dan juga rumah kedai, adakah ia dapat kekal? Setakat ini ada sedikit penurunan 0.6% dari segi nilai daripada 18 bilion yang kita nampak di sana tadi. Jadi sekarang kita bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Sulaiman, pensyarah kanan bidang harta tanah Kolej Pengajian Alam Bina UiTM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat. Baik, alhamdulillah. Nampak nervous pagi ni? Biasa. Biasa sebab kita cerita tentang overhang ataupun rumah yang tidak terjual ni. Jadi kalau kita tengok laporan pasaran harta separuh pertama, kita nampak ada penurunan sikit, tapi momentum ni adakah ia momentum yang real? Apakah pendapat doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertamanya segi momentum penurunan rumah overhang ini sebenarnya berlaku disebabkan wujudnya inisiatif-inisiatif kerajaan yang telah dibuat. Contohnya pelaksanaan skim jaminan kredit. Di mana skim jaminan kredit ini membuka ruang kepada orang yang berpendapatan tapi tidak mempunyai bukti pendapatan. Jadi bila adanya skim ini, golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap mampu membeli harta tanah yang baru ini. Sebab kalau sebelum ni kalau kita pergi kepada conventional financial, macam kalau kita pergi bank biasa, dia agak sukarlah sebab dia tak ada bukti pendapatan. Jadi bila ada skim ini, dia memudahkan terutama golongan pekerja gig, golongan pekerja bidang gig seperti buat e-hailing dan sebagainya. So ini satu peluang, satu momentum yang baik dan saya fikir sekiranya inisiatif-inisiatif kerajaan itu berterusan, insya-Allah trend itu akan berterusan. InsyaAllah. Kita melihat sustainability ataupun cara kita meneruskan momentum tersebut di mana ada skim telah pun diwujudkan untuk memudahkan lebih ramai anak-anak muda ataupun golongan ini untuk membeli dan ada akses pembelian rumah. Tetapi hakikatnya ada juga orang kata penurunan kadar rumah tak terbeli dibandingkan dengan rumah yang siap dibina. Masih besar jurangnya. Bagaimana pendapat doktor supaya kita merapatkan jurang ini? Okey, sebenarnya dekat sini kita perlu melihat dari segi bekalan kepada perumahan itu sendiri. Pihak pemaju perlu melihat dari segi demand itu sendiri. Kalau kita lihat projek itu semakin banyak sedangkan demand di pasaran itu agak ketat lah kita kata. Tapi ialah pemaju itu perlu melihat dari segi keupayaan pasaran dalam supaya di pasaran golongan-golongan ini mampu memilikinya. Kalau tak, kalau kita pasar saja perumahan ini di pasaran, tapi kuasa pembeli itu agak berkurangan. Jadi
kita lihat akan berlakulah lambat-lambat ini akan berterusan. Setuju. Kalau kita fokus kepada jurang yang Sofia ceritakan sebentar tadi kan, apa yang saya perasan daripada laporannya, unit rumah bernilai 300,000 ke bawah mewakili peratusan rumah tidak terjual yang terbesar secara konsisten ya dari 2018 sehingga 2023. Jadi adakah apa yang menyebabkan ni? Adakah peningkatan OPR kita kerana pasca pandemik atau mungkin dari segi pengangkutan awam atau ketersambungan antara kawasan? Okey, yang pertama sekali kita kena melihat kebanyakan bahawa harga rumah di bawah 300,000 ni ada di skim-skim tertentu. Pada setengah-setengah kerajaan negeri yang mengawal harga tersebut. Golongan yang mana yang boleh beli? Betulnya orang yang berpendapatan sekitar 4,000 ke bawah dan sebagainya. Tapi ditambah pula dengan inisiatif ini, saya fikir dia akan boleh merapatkan jurang tersebut. Kemudian dari segi konektiviti tadi yang dah cakap tadi, saya fikir konektiviti itu satu benda yang kerajaan sudah sediakan dan malah pemaju pun akan sediakan lah. Cuma dari segi stigma pembeli itu sendiri, kadang-kadang dia tak nak pilih, dia punya cita rasa tersendiri sama ada dia ingin memilih. Kadang-kadang orang kata high taste tetapi tidak bersesuaian dengan kadar pendapatan mereka itu sendiri. Saya nak terjah sikit. Justru kat sini masalah dia kena terjah. Terkenal dengan nak terjah kan. Nas jangan cek makan. Nas terjah lagi satu. Tapi kat sini kita nak tanya harga ke lokasi ke atau konektiviti, mana satu antara unsur-unsur yang paling penting yang mereka orang di luar sana sedang mencari? Konektiviti itu satu. Yang kedua dari segi harga tu juga kita kena. Itu nombor satu lah kan? Nombor satu lah. Saya fikir harga. Yang paling penting poin adalah mismatching antara pendapatan dengan harga. Di mana pendapatan di kalangan masyarakat itu agak tidak bersesuaian untuk beli harga yang ditawarkan di pasaran. Kalau kita lihat, kerajaan pun sendiri sekarang nak menyasarkan gaji progresif. Itu saya fikir satu benda idea yang baguslah supaya rakyat di Malaysia ini punya gaji yang bersesuaian untuk mendapatkan harta tanah di pasaran itu sendiri. Dan doktor, kita juga melihat ada juga skim-skim yang di mana ramai tenaga kerja di luar sana yang ialah baru masuk dunia pekerjaan. Mungkin komitmen untuk memiliki rumah tu sangat-sangat besar, tapi mereka memilih untuk menyewa. Adakah terdapat skim-skim yang di luar sana yang menyewa sehingga menjadi seorang pembeli yang diwujudkan supaya rumah-rumah yang terbengkalai ini dapat dikurangkan bilangannya? Ya, ada setengah pihak bank menawarkan skim rent to own. Rent to own, yes. Cuma kebanyakan mereka tak tahu skim itu wujud atau tidak. Kesukaran itu sendiri kemungkinan dari segi mereka tidak mempunyai dokumen yang lengkap itu berlaku. Jadi satunya peranan antara ejen hartanah itu penting untuk menjelaskan supaya mereka ada option-option yang baik daripada terus menyewa, menggunakan option rent to own ini sebagai satu pilihan yang terbaik lah. Mungkin akan dapat mengurangkan lagi lah dia punya overhead property yang berada di pasaran itu. InsyaAllah kerana seperti yang saya katakan 300,000 ke bawah jumlah unit rumah itu yang paling banyak yang tidak terjual. Ironi kan? Sangat ironik jadi adakah harga rumah tersebut adakah irasional? Kita pun kena ukur baju kat badan sendiri juga kan. Betul. Jadi setakat ini apa yang contractors, apa yang developers bina dan harga yang diletakkan tu walaupun di bawah 300,000 tapi tetap tiada pembeli. Jadi adakah rasional kita salah? Dia sebenarnya dia berlaku bawah 300,000 di luar kawasan yang tidak bersesuaian. Kalau di Klang Valley ni 300,000 tu agak murah lah dibandingkan cuma yang berlakunya bawah 300,000 di luar kawasan di suburban sebagai contoh. Mungkin pendapatan di lokal kita sebut hanya mampu membeli rumah sekitar 200,000 saja. Tapi kalau ada 300,000 dia agak memang tidak berlaku lah. Tekilan juga ya? Tekilan mungkin berlaku kesilapan strategi bisnes developer tu kita tak tahulah. Tapi pada saya mungkin benda itu perlu diteliti dengan lebih baik lah. Macam industri tidak peka dengan keperluan di luar sana kan. Dan menyentuh tentang prestasi kan doktor, kita juga melihat bukan sekadar perumahan tetapi juga lot-lot rumah kedai yang ada banyak tetapi tidak terjual. Adakah ini sedikit sebanyak berkaitan dengan transisi sekarang ini yang di mana ramai penjual-penjual di sana menggunakan platform online atas talian dan sebagainya? Ya, itu satu kesan yang besar lah. Bila mana selepas COVID pandemik itu tempoh hari, banyakkan penjual telah memindahkan perniagaan ini ke dalam talian. Jadi mereka dah tinggalkan secara konvensional ataupun tradisional online itu. Jadi mereka berpendapat sekiranya mereka menyewa tapi mereka akan mengurangkan margin keuntungan mereka. Jadi lebih baik dia orang terus menyambung perniagaan dalam talian. Jadi ini bukan sahaja kepada kedai, malah juga kesan kepada office bila mana kebanyakan majikan pun fleksibel, work from home dan sebagainya. Jadi kita buat memberi tekanan lah kepada
permintaan atau permintaan kepada rumah kedai tersebut. Impak jangka panjang tu kan? Ya, betul. Itulah dia. Jadi kalau kita lihat trend yang ada di sini dengan jualan atas talian, jadi tempat office dah jadi warehouse dan sebagainya. Jadi adakah penurunan rumah-rumah atau rumah kedai yang tak terjual ni, adakah trend dia akan berterusan menurun atau pada pendapat doktor, adakah ia akan terus berada di ambang-ambangan gitu? Ya, disebabkan online ini sudah menjadi satu pilihan utama di kalangan masyarakat Malaysia. Sebab kalau kita jadi peniaga sekalipun, kita mesti memiliki pasaran yang lebih terbuka. Kalau kita buka kedai, dia punya pasaran itu agak terhad di kawasan lokaliti itu sahaja. Tapi bila kita buat perniagaan dalam talian, pasarannya hanya mencapai seluruh Malaysia. Yang trend itu memang akan berterusan, saya fikir. Malah pun galakkan daripada kerajaan pun memang memberi fokus kepada perniagaan dalam talian. Dan mungkinlah soal tidak terjualnya rumah kedai itu memang kemungkinan kalau supply-nya makin bertambah, benda itu akan tetap berada di awangan lah. Cuma kita lihatlah, pemaju itu perlu melihat situasi ini agar tidak terlalu meningkatnya overhang kepada rumah kedai itu sendiri. Sejujurnya rasa kita perlu meneliti semula untuk mengurangkan sebab dalam makan memang dah tinggi. Mungkin bagi tahun hadapan dan sebagainya, perancangan itu sendiri perlu mungkin sedikit dihentikan atau ada pause di situ untuk mewujudkan lebih banyak lagi hartanah yang terbengkalai seperti ini. Jadi mungkin nasihat terakhir doktor untuk mereka di luar sana yang asyik mencari rumah, saya bagi 30 saat. Okey, insya-Allah. Ya, jadi dalam pasaran hartanah ini satu pasaran yang baik dan pihak kerajaan pun menawarkan pelbagai inisiatif yang boleh diakses bersamalah seperti pengenalan skim jaminan kredit dan sebagainya, pengecualian duty stamp di bawah harga RM500,000. Tadi kalau kita lihat yang RM300,000 sebenarnya pengecualian duty stamp itu diberikan oleh pihak kerajaan untuk rumah pertama. Jadi kita ambil peluanglah tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak kerajaan ini untuk kita mendapat harta tanah itu sendiri dan juga mengurangkan overhang yang berlaku di dalam pasaran harta tanah di negara kita ini. Itu sebenarnya antara inisiatif yang saya sangat sokong dalam ekonomi madani ni di mana stamp duty dan sebagainya untuk rumah di bawah RM500,000 dihapuskan sama sekali untuk memberikan peluang kepada rakyat Malaysia memiliki properti sendiri atau rumah sendiri, rumah kedai sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Sayang kita terlepas peluang tu, Nas. Tak ada sebab sebab dah ada rumah dah. Dan Sofia pun dah lanjut umurnya juga. Dia bukan muda macam dulu kan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Azwan Sulaiman, pensyarah kanan bidang harta tanah, Kolej Pengajian Alam Bina UiTM, sudi meluangkan masa memberikan perspektif yang terkini. Kita akan berehat seketika, Nas, dan sekembalinya kita akan bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri kita, yang akan bercerita tentang setahun bersama Kerajaan Madani. Macam mana ceritanya? Semuanya selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih bersama kita. Ya, November 2022 Kerajaan Madani telah pun mengambil alih dan sekarang ni 2023 Sofia, kita akan adakan kata report card day setahun bersama Kerajaan Madani. Inilah dia programnya, 8 Disember hingga 10 Disember 2023. Macam mana dengan perkembangan Kerajaan Madani kita? Betul, dan setinggi-tinggi penghormatan kita berikan kepada tamu kita di studio Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang turut bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nas, Sofia dan TV3 kerana beri kesempatan untuk saya bersama. Alhamdulillah, kita pun buat pertama kalinya menyebut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama-sama kita di dalam studio. Jadi merupakan menteri pertama juga dari Sarawak yang dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi bila kita tengok orangnya putih-putih gitu kan, nak tanya juga, orang Sarawak ni dia suka makan apa pagi-pagi, dan Datuk Seri pula pagi-pagi ni pun nampak macam bertenaga begitu. Orang Sarawak suka makan apa? Suka makan apa?
Kalau kat Sarawak ni tak ada lain lah. Laksa Sarawak, mi kolok dan nasi goreng dabe. Nasi goreng dabe. Itu memang tak boleh sampai kat Malaysia, susah nak cari. Nasi goreng dabe tu apa Datuk Seri? Dabe dah sejenis buah. Dia ada bermusim. Dan biasanya akan untuk tahan lama dijerukkan. Dengan jeruk tu digorengkan dengan nasi dan sebagainya. Itu ada unik sikit lah. Yang tak ada tempat lain tapi hanya di Sarawak. Alamak, tiba-tiba dia cakap orang cari makan, nak cari makan lagi. Tempat makan jadi dah tak boleh. Dia dua, nasi goreng dabai dengan nasi goreng corn beef. Pertama kali saya rasa dekat Sabah dan juga Sarawak. Tapi kita kembali kepada program kita di sini. Jadi program Setahun Bersama Kerajaan Madani ini akan diraikan 8 hingga 10 Disember di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan betapa signifikannya program ini bersama kita. Pertamanya, program ini akan dilaksanakan oleh PACU. PACU ialah sebuah unit yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang dipanggil Unit Penyelesaian Lonjakan Prestasi. Iaitu inilah unit yang memantau segala pelaksanaan dan perancangan serta program-program kerajaan bersama dengan MPC ataupun Perbadanan Produktiviti Malaysia. Inilah sekretariat yang akan memantau segala pelaksanaan apa yang kita umumkan dari segi projek, dari segi program, dari segi dasar dan pelaksanaannya akan tercapai. Dan sebab itu berbanding dengan yang dulu-dulu tak ada unit, kita adalah ICU tapi secara umum. Tapi ini unitlah khas yang akan memantau pelaksanaan kita. Dan inilah anjuran mereka akan dianjurkan di Stadium Pekarangan Stadium Bukit Jalil. Di mana di situ nanti semua kementerian akan dikumpulkan dan di situlah paparan segala pencapaian dari segi program pelaksanaan yang direncanakan oleh setiap kementerian. Dan sebab itu kita menjemput segala rakyat dapat hadir, tengok sendiri dan berinteraksi dengan pegawai, dengan semua yang ada, termasuk melihat segala program dan apa yang kita laksanakan. Termasuklah sudah pasti akan ada jualan. Misal kata dalam konteks kementerian kami nanti, di samping apa yang kita dah laksanakan dalam setahun, pencapaian kita juga akan menghasilkan ataupun mempamerkan produk-produk kita. Kementerian kami adalah dalam konteks komoditi. Kita ada koko, kita ada lada, kita ada minyak sawit dan sebagainya. Itu nanti akan disaksikan. Ada juga demonstrasi dan sebagainya nanti. Sampai menyelam minum air itu. Semestinya sebagai menteri bertanggungjawab terhadap sektor agri-komoditi ini, kita juga ingin mendengar antara pencapaian setahun ini yang dibanggakan dalam sudut pandang Datuk Seri sendiri, dan apakah antara inisiatif yang dilakukan supaya kita melihat bantuan disampaikan juga kepada pekebun kecil di seluruh negara, Datuk Seri? Di bawah Kerajaan Perpaduan sekarang ni, konsep kita yang menumpukan apa yang dikatakan ekonomi madani. Ekonomi madani ini kita pertama sekali menumpukan kepada tata kelola yang baik, integriti dan sebagainya. Itu tumpuan. Dan yang kedua ialah kepada pelaksanaan. Supaya segala perancangan kita akan dapat disampaikan secara baik dan sebagainya. Jadi pemulihan ekonomi sudah pasti akan jadi tumpuan. Yang kedua ialah kesejahteraan rakyat. Dan sebab itulah di bawah kementerian kami dalam konteks kesejahteraan rakyat itu kita melihat pertama sekali untuk pemulihan ekonomi. Sebab kementerian kita adalah sebuah kementerian yang menentukan pendapatan negara dalam konteks agri-komoditi. Yang mana kita ekspor dan ekspor ini nanti akan mendapat pulangan pada negara kita. Walaupun kita sekarang ini berhadapan dengan cabaran. Pertama sekali harga walaupun masih baik tapi kurang kalau berbanding dengan zaman COVID dulu, harga komoditi kita sehingga 8,000, 5,000 dan sebagainya. Sekarang ini dalam 3,500 ke 4,000 dan sebagainya. Dan sasaran kita walaupun sasaran untuk tahun ini ialah lebih kurang 165 bilion, setakat bulan 9 pencapaian kita lebih kurang hampir 116 bilion. Maknanya jauh kurang berbanding dengan apa? Salah satunya sudah pasti harga. Dulu tahun-tahun yang lepas harganya tinggi, sudah pasti pulangannya lebih tinggi sebab harga. Tapi kita tidak melihat pada itu, tapi kita kena usahakanlah bagaimana kita nak capai supaya kita sasaran itu dapat tercapai. Kalau tak tercapai pun kita dapat sampai kepada apa sasaran kita. Sebab itu yang katakan tadi cabarannya ialah ekonomi global yang tidak menentu dengan berlakunya peperangan, dengan berlakunya krisis ekonomi, kewangan dunia dan sebagainya. Ini menjadi cabaran
Dan sebab itu kita sekarang ini mencari jalan bagaimana kita nak kembangkan pasaran kita. Kalau di Eropah sudah pasti ada sekatan, kekangan disebabkan pengenalan kepada peraturan-peraturan baru yang merumitkan untuk kita memasuki pasaran mereka. Sebab itu kita membuat misi pergi ke Afrika misalnya. Satu pasaran baru kita, waktu misi kita di Afrika dulu. Yang keduanya memberi tumpuan pada China, India dan juga negara-negara Timur Tengah. Itu menjadi sasaran kita dan insya-Allah tahun depan kita akan dapat mencapai pasaran yang lebih luas. Apatah lagi misi baru-baru ini ya. Minggu lepas saya berada di China dan komitmen daripada negara China itu sendiri. Ya, alhamdulillah kalau ikut pencapaian kita tahun lepas ialah 3.14 juta metrik tan yang kita ekspor. Mereka dah setuju untuk tahun depan mereka akan kembangkan sehingga ke 3.4 juta metrik tan. Tahun ni 314 lebih kurang tercapai. Baiklah. Dan dengan pelaksanaan program turun padang yang diadakan Kerajaan Madani dan juga daripada Kementerian Datuk Seri sendiri. Jadi ini antara track commodity ni antara cara-cara untuk kita dekatkan diri kepada peladang-peladang kecil. Dan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan secara ringkas program ini dan macam mana ia membantu pekebun kecil kita. Program ini sebenarnya tujuan kita untuk mendekati pemegang taruh kita daripada pekebun kecil, pengusaha dalam sektor agri-komoditi. Tak kiralah sama ada mereka peraih ataupun mereka yang memproses dan sebagainya. Dengan turunnya ke padang yang mana kami turun menaiki bas, keseluruhan pengurusan tertinggi sekali akan turun. Tujuannya untuk bertemu dan bila kita berjumpa kita akan dapat melihat apakah yang berlaku di lapangan. Dan di situlah kita akan dapat maklum balas dengan berinteraksi dengan pekebun kecil, dengan pengusaha sama ada di peringkat kilang ataupun di peringkat punggutan dan sebagainya. Apakah permasalahan, adakah segala perancangan kita dari segi dasar dan strategi itu sampai ke tidak ke lapangan. Kalau tidak, mengapa? Dan apakah penyelesaian? Bagaimana kita dapat tambah baik? Dan bagaimana kita dapat juga pada masa sama menaikkan semangat pekebun-pekebun kecil ini supaya mereka akan terus terlibat dalam segala usaha agri-komoditi kita. Misal kata getah, bila kita turun dulu, kebanyakan aduan mereka ialah harga getah yang terlalu rendah. Sebab itu pada kita pernah memperkenalkan dulu harga lantai getah RM2.5. Kemudian tahun ini dinaikkan RM2.7. Itu pun masih tidak dapat menampung segala kos yang mereka tanggung dan sebagainya. Akhirnya kita sekarang ni untuk tahun depan dinaikkan kepada RM3. Jadi itulah bantuan yang kita beri. Mengapa kita perlu beri? Sebab kita adalah pengeluar getah, sarung tangan getah yang terbesar. Tapi kita terpaksa import daripada luar negara. Dan dulu kita pengeluar getah yang paling tinggi, sekarang ini kita dah turun. Dan sebab itu kita perlu kekalkan supaya usaha pekebun kecil ini tetap mengeluarkan susu getah dan sebagainya. Dan inilah usaha yang sedang kita laksanakan. Dan diharapkan kita akan meningkatkan penjualan ataupun hasilan getah, susu getah kita dan sebagainya. Dan kita juga sedang melaksanakan program yang baru di mana kita melibatkan pihak swasta dan kita tubuhkan kelompok pengusaha getah itu sendiri dan di mana mereka akan dapat menjual terus ke kilang, tidak lagi melalui orang tengah. Dan apa yang kita lancarkan dalam program kita itu di Perak, alhamdulillah menampakkan hasil di mana pendapatan mereka bertambah lebih kurang 20 ke 30%. Dan ini usaha yang sedang kita laksanakan. Hasil daripada track commodity bila kita berinteraksi, kita dapat input dan cadangan dan kita laksanakan. Memangnya hebat kita melihat kementerian itu memastikan bahawa setiap bantuan, subsidi dan sebagainya dan setiap perincian ini sampai ke setiap peringkat. Dan setahun bersama Kerajaan Madani, berdasarkan sudut pandang Datuk Seri sendiri, apakah antara kebanggaan melihat pencapaian Kementerian Datuk Seri dan juga keseiringan bersama kementerian-kementerian lain untuk melihat kejayaan yang telah pun sedia ada yang kita lihat pada ketika ini, Datuk? Sebagai penutupnya, apa yang Datuk Seri banggakan? Pertama sekali, rakyat kena faham bahawa penubuhan kerajaan perpaduan ini disebabkan tiada parti yang dapat menubuhkan kerajaan. Jadi atas budi kebijaksanaan sebenarnya atau wisdom yang di-Pertuan Agong
yang berasaskan supaya kita dapat tubuhkan kerajaan perpaduan, supaya pertama sekali kita dapat menjamin kestabilan politik. Dan itulah yang pertama dapat dicapai dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong, di mana parti-parti dapat menubuhkan kerajaan secara orang kata perpaduan, walaupun bukan kesemua parti dalam Malaysia dapat bersetuju, tapi majoriti yang bersetuju. Dengan itu kita di parlimen sudah pun ada 2/3. Jadi bila kestabilan itu wujud, maka barulah yang lain-lain itu dapat kita beri tumpuan dalam mentadbir negara kita. Sekarang cabaran ialah bagaimana kita nak menguruskan negara kita ini dengan tata kelola yang baik, integriti, keterbukaan, dan kita dapat berinteraksi dengan rakyat, mendengar pandangan rakyat dan memberi tumpuan bagaimana kita nak susunkan supaya ekonomi ini akan dapat dipulihkan. Ini menjadi cabaran dan baru 1 tahun mungkin kita tak akan nampak kesannya. Tapi usaha ke arah itu dari segi kedudukan kestabilan politik, dari segi kesefahaman di antara parti-parti yang dulu berbeza dari segi filosofinya, perjuangannya sekarang ini sudah beransur orang kata dah bertambah baik, keserasian itu dah wujud dan masing-masing sekarang ini memberi tumpuan untuk mengurus tadbir negara kita dengan lebih baik lagi. Jadi dengan adanya bajet yang sudah diumumkan, dengan adanya midterm review rancangan Malaysia ke-12, dengan NETR yang telah dilaksanakan, dengan segala perancangan untuk kita kurangkan ketirisan, terutamanya dari segi pemberian subsidi yang bersasar. Jadi insya-Allah kita akan dapat kukuhkan kembali kedudukan kewangan negara kita. Dengan kedudukan kewangan yang lebih kukuh, baru kita dapat menumpukan kepada pembangunan dan juga bantuan kita kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Jadi inilah perancangan dan komitmen kita di peringkat kerajaan perpaduan. Dan nampaknya Kerajaan Madani sedia untuk dinilai dengan program setahun bersama Kerajaan Madani. Jangan lupa pada orang ramai di luar sana, jangan lupa untuk datang ke program setahun bersama Kerajaan Madani pada 8 Disember hingga 10 Disember bermula pukul 9 pagi di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Jadi apa yang kita nampak daripada Kementerian Perdagangan dan Komoditi dari Ketua Datuk sendiri memberikan nilai dan sokongan buat rantaian nilai daripada kebun kecil sampailah ke liang ekspor, macam mana kita nak jimat dan kita nak mantapkan industri kita. Tapi yang penting kat sini kita nampak keinginan untuk transparansi untuk rakyat di luar sana. Mungkin kata-kata akhir Datuk secara ringkas untuk mereka di luar sana yang sedia menilai Kerajaan Madani. Silakan. So untuk rakyat Malaysia, datanglah beramai-ramai nanti di Stadium Bukit Jalil dan tonton sendiri apakah perancangan kerajaan, apakah pencapaian, dan di situlah kita boleh berinteraksi untuk memberi cadangan, kritikan, dan juga yang penting ialah kita kena menjadi sebuah masyarakat yang konstruktif, memberi pandangan yang positif bagaimana kerajaan dapat menambah baik dari segi perkhidmatan, dari segi tata kelola, dan akhirnya kita akan dapat mewujudkan sebuah negara yang aman, makmur, sejahtera untuk kebaikan bukan saja negara kita, yang lebih penting rakyat dapat hidup dalam keadaan yang lebih aman, tenteram, makmur, dan kita dapat atasi segala masalah dengan sering berduduk berbincang bersama mencari penyelesaian. Amin, insya-Allah. Seiring sejalan, segulai sejalan. Itu orang Sarawak kita. Itu yang sebenarnya kita doakan, kita rakyat Malaysia pun sentiasa mendoakan agar Kerajaan Madani terus kental, kuat dalam melaksanakan segala yang termampu untuk meningkatkan kebaikan dan juga peningkatan ekonomi negara kita. Kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, sudi meluangkan masa untuk membincangkan setahun bersama Kerajaan Madani. Terima kasih kembali. Okey, jangan lupa teruskan dengan transparansi dan kita akan berehat dan kembali selepas ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan semestinya kita akan bincangkan tentang Belanjawan 2024 dan sempena pembentangan baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan satu manfaat kepada masyarakat Malaysia, iaitu berita baik kepada semua peminjam PTPTN, pemberian insentif diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN. Jadi berita baik dan semestinya hari ini MHI berbesar hati mengalu-alukan kesudian yang berbahagia Datuk Nurliza Abdul Rahim, Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, untuk menerangkan dengan lebih lanjut berhubung dengan manfaat ini. Terima kasih Datuk sudi meluangkan masa. Ya, saya kena terima kasih sudi menjemput saya. Dan semestinya kita melihat PTPTN ini ada peranan yang sangat
penting dalam sektor pendidikan. Dan apa yang terkandung dalam Belanjawan 2024, secara ringkasnya, apa yang boleh Datuk jelaskan berkenaan dengan sokongan ini terhadap masyarakat dalam negara kita? Dia kalau semua masyarakat di luar ingin ingat semula ya, PTPTN ni ditubuhkan oleh kerajaan untuk memastikan pelajar-pelajar yang layak menyambung pelajaran tidak tercicir disebabkan masalah kewangan. Jadi since penubuhan dari tahun 1997 sehingga kini ya, kita telah membantu lebih 3.9 lebih juta pelajar dengan jumlah yang telah kita keluarkan melebihi 70 bilion. Jadi itu antara apa yang telah PTPTN bantu kepada pelajar-pelajar di masa untuk mereka menyambung pelajaran. Dan masa yang sama juga PTPTN ni kita ada produk kita yang mana simpan SSPN untuk memastikan bahawa kita melihat untuk masa depan. Kita agak risau, takut dengan kadar bayaran balik yang agak kurang memuaskan, maka masa hadapan kita tidak boleh dapat membantu lebih ramai pelajar. Jadi bagaimana kita nak solvekan masalah ini? Maka kita ada simpan SSPN yang kita tubuhkan pada tahun 2004 supaya mereka boleh menyimpan seawal usia dari sekarang, dan pada umur 18 mereka boleh mendapat free education atau mereka hanya dapat meminjam pada jumlah yang sedikit saja untuk membantu bayaran yuran dan juga kos sara hidup. Jadi itu adalah inisiatif kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia ini dapat menyambung pelajaran tanpa tercicir disebabkan masalah kewangan. Ya, semestinya ada perancangan dan juga options di mana lebih memenuhi, memastikan kesemua peminjam-peminjam ini mampu untuk ialah mendapatkan pendidikan pada masa yang sama, tidak berhutang dan pasti boleh bayar. Dan apa yang disebutkan juga dalam pembentangan bajet 2024 ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PPTN bermula 14 Oktober 2023. Dan bagaimana reaksi Datuk berhubung dengan insentif ini? Adakah mampu untuk memberikan ruang nafas bagi mereka yang akan bakal menjadi peminjam-peminjam ini? Okey, kepada semua peminjam PTPTN ya, kita nama pun pinjaman, maknanya mestilah kena bayar balik. Jadi alhamdulillah dalam bajet 2024 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka inilah peluang kepada peminjam semua, ambillah peluang ini di mana dia memberi diskaun 3 kategori. Yang pertamanya adalah 10% diskaun kepada baki pembayaran yang belum dijelaskan. Dan yang kedua adalah 10% diskaun kita berikan kepada yang ingin menjelaskan 50% daripada jumlah pinjaman dalam sekali bayaran. Dan yang terbaiknya adalah 15% diskaun kita berikan yang mana mereka ini membuat potongan gaji atau debit terus. Jadi PTPTN tidak mahu menyukarkan peminjam kita, yang mana mereka boleh memohon dengan mudah melalui aplikasi My PTPTN. Buat permohonan daripada 14 Oktober yang telah buat announcement baru ni sehinggalah 31 Mac. Dalam tempoh 6 bulan ini, maka gunalah kita punya My PTPTN aplikasi ataupun layari portal kita www.ptptn.gov.my. Jadi buat permohonan di situ atau ke kaunter PTPTN, berjumpa dengan eksekutif pemasaran kita, dan insya-Allah kepada yang membuat penyelarasan dengan kadar diskaun ini, 7 hari bulan berikutnya telah dapat dilihat melalui penyata pinjaman masing-masing dalam aplikasi tersebut. Dan 14 hari ya selepas penyelarasan dibuat, kita akan keluarkan surat penyelesaian hutang kepada semua peminjam-peminjam. Jadi bolehlah rujuk kepada kita punya website, kita punya portal untuk melihat pinjaman anda telah mendapat diskaun atau tidak. Dan semuanya layak untuk mendapat diskaun ini. Sama ada yang sedang di dalam tindakan penguatkuasaan ataupun yang ambil wang pendahuluan, pinjaman pendahuluan juga baru ni, masih boleh memohon. Dan kepada yang memang dah buat potongan gaji itu, maka secara automatik kita akan buat penyelarasan 15%. Jadi gunalah peluang ini, jangan lupa 6 bulan je, jangan tunggu last minute. Seawal boleh itu, boleh buatlah permohonan dan kita akan
akan menyelaraskan dengan sehabis baik untuk semua peminjam, insya-Allah. Alhamdulillah. Semua peminjam walaupun apa jua keadaan sekalipun ada syarat ini dan anda masih berkelayakan. Saya teringat lagi zaman saya mendapat surat yang telah pun menjelaskan cukai hutang PPTN ni sangat melegakan. Dipastikan kita jangan hutang melama dan pasti sedikit pesan yang terakhir bagi mereka peminjam-peminjam PPTN ataupun yang bakal, apakah yang boleh disampaikan oleh Datuk sendiri? Okey, saya memohon dan merayu pada semua rebut peluang dalam tempoh 6 bulan ini kerana sekiranya peminjam tidak menjelaskan hutang ini, maka kita takut nanti mereka ini di blacklistkan dalam SECRIS. Dan jadi kalau mereka nak buat permohonan pinjaman di masa akan datang dari institusi kewangan yang lain mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran. Jadi eloklah ambil peluang ini, selesaikan hutang pelajar-pelajar, dan sekiranya pelajar-pelajar masih belum bekerja, PTPTN ini kita ada PTPTN sedia bantu yang mana rujuk pada kita akan buat pengstrukturan semula. Kalau 12 bulan selepas belajar tu memang kita tak minta untuk bayaran balik. So after 12 bulan baru kita mulakan ansuran. Dan sekiranya belum bekerja boleh maklum balik kepada kita. Kita lanjutkan lagi 24 bulan. Dan sekiranya ada masalah disebabkan pekerjaan tak cukup dan everything, kita boleh strukturkan balik semula. Jadi ini adalah apa keprihatinan kerajaan dan juga PTPTN kepada peminjam semua, ya. Jadi rebut peluang ini, bayar dengan secepat mungkin, insya-Allah. Ya, itulah dia pesanan yang cukup kukuh. Apa saja yang anda hadapi, pastinya ada penyelesaiannya. Terima kasih kita ucapkan Datuk Nurliza Abdul Rahim, Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, sudi meluangkan masa hari ini. Semoga memberikan kita semangat untuk terus berjuang, dan seterusnya kita akan bersama dengan Naz. Baik, terima kasih Sofia. Itulah dia pelbagai insentif disediakan untuk anda melunaskan hutang PTPTN anda. Itulah dia amanah, ya. Hutang harus dijelaskan. Dan bercerita tentang wang, esok hari Jumaat di MHI Soal Wang Kita. Segmen Soal Wang, kita akan membawakan perlindungan harta daripada bencana. Kalau kita nampak di Mac 2023 awal tahun ini berlaku bencana banjir yang dahsyat, dan sekarang ini Kelantan dan Terengganu dilanda banjir. Sudahkah anda bersedia dengan insurans harta? PTPTN dah bayar. Insurans harta pula sebab bencana sekarang ni, dengan kita ambil enteng berkenaan dengan isu ni, berkenaan dengan keselamatan anda. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada anda semua meluangkan masa. Semoga memberikan sedikit sebanyak manfaat, dan kita akan berjumpa anda pada hari esok. Tepat sekali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jaga diri. Bye.